Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Saya amat bertuah kerana menteri yang bertanggungjawab untuk portfolio perubahan iklim ada bersama kami pada malam ini di studio Astro Awani. Dan saya perkenalkan Yang Berhormat Nik Nazmi Ahmad, Menteri Kementerian Sumber Manusia, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Jadi selepas 1 bulan YB Nik Nazmi berada di portfolio ini, apa yang dirasakan? Adakah ini satu kementerian yang digabungkan beberapa portfolio penting sebelum ini tetapi di bawah Kementerian YB Nik Nazmi? Adakah ini satu tanggungjawab yang besar ataupun bagaimana sebenarnya apabila kita bercerita tentang sumber asli, kita bercerita tentang alam sekitar, kita bercerita tentang perubahan iklim? Nampaknya 3 dalam 1 ni di bawah satu portfolio utama YB. Ya, terima kasih Tuan Haji. Dia kalau kita tengok dalam sejarah, kalau kita ambil secara ringkas portfolio alam sekitar, dia banyak kali dia dipecahkan, digabungkan, dipecahkan dan sebagainya lah. Kalau kita ingat ketika dia hampir menggabungkan hampir elemen-elemen penting, ialah ketika era Mestek di bawah YB Yobi Yin. Kemudian ia dipecahkan, terakhir KASA dan KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dan juga Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi sekarang NRECC ini ialah penggabungan antara KASA dan KETSA. Dan sebagaimana saya ingat ada disebut, ini merupakan satu perubahan yang positif sebab kalau kita bercakap daripada aspek tenaga, yang mana impaknya kepada perubahan iklim sangat besar, ia sekarang dalam satu portfolio. Begitu juga dari segi pemeliharaan hutan dan alam sekitar juga dalam satu portfolio sekarang. Jadi itu satu langkah yang positif. Cuma memang ia satu tugas yang sangat besar dan memang saya rasa sebulan ni memang satu satu tempoh yang mana saya banyak kena mendengar dan mendapat taklimat untuk memahami portfolio ini secara mendalam. Ya, tetapi dalam sebulan ini juga beberapa ujian berkaitan dengan bencana alam melanda negara, terutamanya monsun timur laut, dan benar ia memberikan satu impak yang amat besar bagi negeri-negeri yang biasa menerima bah ataupun banjir, tetapi kali ini agak luar biasa walaupun tidak meragut nyawa, terutamanya di negeri Kelantan, negeri Terengganu, sebahagian daripada Pahang dan juga sebahagian daripada Kedah dan sebagainya. Adakah selain daripada lebih banyak sesi mendengar, mendapatkan maklumat daripada pentadbir awam, daripada pakar dan sebagainya, tetapi terpaksa turun padang untuk melihat realiti perubahan iklim, realiti alam sekitar itu, bagaimana input yang diperolehi untuk menjadikan sebagai satu agenda penting ke hadapan YB Nik Nazmi? Ya, saya turun misalnya ketika tragedi Batang Kali, kerana dalam peringkat kementerian saya JMG, Jabatan Mineral dan Geologi terlibat, Geoscience terlibat dalam siasatan tragedi tersebut. Begitu juga dengan JUPEM. Saya juga turun 2 kali ke Kelantan, termasuk saya pergi ke projek tebatan banjir di Sungai Golok untuk melihat keadaan di sana. Jadi memang betul ada, dan mungkin itu menggambarkan betapa urgent perubahan iklim ini ketika mana kita dalam tengah mendengar taklimat, memahami dan sebagainya, ia berlaku in real time. Ya, dan ia adalah insiden-insiden yang besar. Saya bagi contoh banjir di Kelantan. Ya, saya ni keluarga di Kelantan dan rumah nenek saya pun tak jauh daripada sungai. Memang banjir itu biasa. Tapi kali ini yang kita lihat di Kelantan, saya dapat maklum balas daripada penduduk di sana. Orang yang sebelum ini tak kena banjir, kawasan-kawasan yang tak biasa banjir pun kena banjir. Kan? Jadi banjir dia lain daripada banjir biasa. Jadi ini ialah persoalan-persoalan besar yang kita harus jawab, dan kita ada tengok model-model yang kata kalau 2050 misalnya, kalau kita tidak dapat mengawal peningkatan suhu, bagaimana pesisiran pantai kita, Kelang dan sebagainya akan tenggelam. Dan ini saya fikir ialah persoalan besar yang kita harus ingat. Ia tidak boleh hanya sampai musim monsun baru kita terfikir pasal banjir. Untuk diskurs perubahan iklim
bagaimana nazaknya alam sekitar dan juga bagaimana kita perlu melihat kelestarian penggunaan tenaga kita. Ia seolah-olah satu naratif yang besar, satu naratif yang masih tidak menjadi arus perdana, terutamanya di kalangan rakyat biasa, kelompok M40, kelompok B40, kelompok miskin dan sebagainya. Tetapi apabila mereka menghadapinya secara luar biasa seperti mana YB Nazmi katakan tadi, tidak pernah berlaku setinggi itu airnya, tidak pernah berlaku apa yang berlaku di Batang Kali, merangkut lebih daripada puluhan nyawa anak-anak kecil kita, termasuk para guru dan sebagainya, menunjukkan kita perlu ada agenda luar biasa juga. Kita tidak boleh biasa-biasa dah. Betul. Dengan cara, tetapi ia memerlukan pendekatan yang lebih khusus, tidak boleh secara generalize semata-mata, kerana ia tidak boleh lagi silo hanya Kementerian NRECC sahaja, tetapi ia melibatkan kementerian lain dan peruntukannya bukan biasa-biasa juga. Saya rasa melebihi KDNK kita mungkin melebihi daripada 5% dan sebagainya. YB Nazmi. Ya, pendekatan luar biasa itu. Pendekatan luar biasa, saya ingat antara perkara terpenting ialah kita kena menghantar mesej ni ke bawah. Saya fikir di satu aspek memang sudah wacana ini sudah mula bergerak dengan ataupun sudah mula hidup. Terutamanya saya boleh katakan bila saya bertemu aktivis-aktivis anak muda yang mana bagi saya mereka melihat perkara ini kerana mereka merasakan sebagai anak muda yang patutnya ada banyak lagi tahun di depan mereka. Kalau kita tak buat sesuatu, mungkin 2050, 2060, keadaan planet kita akan nazak. Kita mungkin yang kita rasa waktu tu kita entah ada ke tidak ada, kita tidak begitu serius. Tetapi bagi generasi muda, mereka mengambil perkara ini dengan sangat serius. Itu pertama. Tapi kedua, kita tengok sektor perniagaan pun. Sekarang, sekiranya loji jana kuasa itu menggunakan bahan api arang batu misalnya, dia sudah macam banyak pelabur tidak minat untuk berada di situ. Bukan saja di situ, malah kilang-kilang yang mendapat bekalan di Malaysia ni kita masih banyak, walaupun kita tidak membuka loji jana kuasa baru, tetapi masih sebahagian besar daripada tenaga kita datang dari arang batu. Ia juga menjadi satu diskaun kepada syarikat-syarikat kita bila mereka menjual, apabila orang kata Malaysia masih lagi banyak menggunakan arang batu. Jadi mau tidak mau dia juga ada tekanan komersial di situ. Tapi soal dia apa? Soal dia ialah rakyat biasa di bawah. Dan bagi saya misalnya saya ingat kita pergi ke masjid sembahyang Jumaat, ada dengan khutbah pasal alam sekitar dan sebagainya, tetapi kadang-kadang dia terlalu tinggi. Bagi saya kalau kita duk cerita pasal COP, cerita pasal GHG dalam kadang-kadang dia tak dan sebagainya, dia tidak sampai ke bawah. Saya akan bertemu dan berbincang dengan Menteri Agama dan saya ingat PM pun ada sebut tentang perkara ini. Kita perlu mengarus perdanakan biar sampai benda ni betul-betul sampai dan dihadam di bawah. Jadi sebab isu ini ialah isu yang akan melanda setiap daripada anak-anak kita, sebagaimana yang dikatakan, ialah isu yang sangat-sangat kritikal. Ya, misalnya banjir saban tahun monsun di Pantai Timur. Apa yang tidak kena? Apa cara pendekatan yang lebih utuh? Kalau Belanda, negeri bawah laut itu, mereka tahu mereka tidak ada ruang untuk hidup dengan selesa kerana mereka berada di bawah laut. Sebab itu mereka melakukan dike, mereka invest teknologi terkini, mereka boleh hidup di bawah laut tetapi tak banjir. Mereka tidak ada orang kata pun bencana alam yang merosakkan hampir ke semua pertanian mereka ataupun kehidupan mereka. Begitu juga negara-negara termaju Singapura. Mereka tahu air itu amat bernilai. Sebab itu mereka mengawal penggunaan air, mereka charge penggunaan air yang berlebihan itu mahal sifatnya, dan mereka melakukan inovasi dan juga kata pun melihat ruang-ruang air yang diguna pakai untuk dilakukan recycle, untuk digunakan semula dalam sektor-sektor tertentu. Tetapi di Malaysia ini, kalau di Kelantan misalnya, saya lihat mungkin YB lebih sedar apabila mendapat laporan, seolah-olah di tepi jalan kiri kanan tu tak ada longkang. Longkang ada pun nazak sifatnya, dengan penuh dengan sampah sarap, penuh dengan rumput yang tidak dibersihkan, lalang dan sebagainya. Tetapi kita komplain, kawasan saya mudah sangat banjir. Tapi di mana Majlis Perbandaran, di mana JPS kita, di mana pemegang-pemegang taruh, termasuk rakyat sendiri. Seolah-olah buang sampah tu, longkang itu tong sampah lah.
Dan apabila musim banjir, saya rasa tak mustahil dalam hujan 1 jam, 2 jam, tak perlu berhari-hari pun, saya rasa akan banjir. Dan sekali lagi kita berbelanja berbilion untuk melakukan projek tempatan banjir di Sungai Golok. Betul, di sebelah sana dah selesai. Tetapi di sebelah sini kita lihat nampaknya air itu akan mengalir semula ke Kelantan di Rantau Panjang, Tumpat ataupun Pasir Mas. Pandangan YB? Ya, bagi saya kalau kita bercakap soal banjir di Kelantan ni, saya tidak nafikan suatu ketika dahulu Kelantan pernah seolah-olah macam dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan. Tetapi senario dia dah jauh berubah. Malah wakil daripada kerajaan PAS pun sudah pun masuk ke kerajaan persekutuan dalam sebelum ini. Jadi dan sebagaimana komitmen yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, apa projek-projek tempatan banjir di Kelantan itu antara prioriti utama. Tapi saya setuju bahawa pada masa yang sama di peringkat PBT dan sebagainya, mereka kena ubah mindset. Yalah, mungkin dulu cara perancangan sebelum ini okey, mungkin 30-40-50 tahun yang lepas sesuai masa itu. Tapi hari ini dengan kerancakan pembangunan dan sebagainya, ia tidak boleh lagi berlaku. Kita tidak boleh nafikan juga masalah pembalakan. Itu juga satu isu yang serius di sana yang mungkin menyumbang kepada masalah ini. Dan ketika mana mereka berdepan dengan masalah banjir, tetapi juga berdepan dengan masalah air yang itu pun bawah portfolio saya. Dan masalah yang sangat serius tentang pembekalan air bersih kepada rakyat negeri Kelantan. Jadi bagi saya itu memerlukan satu keazaman politik. Komitmen saya sebagai bagi tekad politik untuk menyelesaikan isu ini. Kita akan ambil tanggungjawab yang besar, tetapi kita memerlukan kerjasama di peringkat kerajaan negeri. Mungkin ada keputusan-keputusan sukar yang perlu dibuat, tapi bagi saya rakyat Kelantan berhak sesuatu yang lebih baik. Dari aspek kementerian, adakah YB merasakan perlu ada satu anjakan dari aspek pelaksanaan strategi, kerana kita tidak locate ataupun kita tidak kalah dengan polisi draft dari sudut ataupun manualnya ataupun blueprint. Dan satu lagi nampaknya YB membawa satu idea besar Akta Perubahan Iklim untuk dibentangkan dalam sesi Parlimen akan datang, dan termasuk mewujudkan satu jawatankuasa khas Parlimen ataupun Select Committee Perubahan Iklim. Nampaknya satu gagasan besar, tetapi dari sudut sambutan di bawah itu ataupun dari sudut pelaksanaan itu, adakah YB merasakan sudah nampak buy-in-nya bagaimana? Ya, pertama ialah bila kita bercakap tentang jawatankuasa pilihan khas untuk alam sekitar, itu saya telah tulis kepada speaker hari pertama beliau dilantik untuk ditubuhkan jawatankuasa tersebut, kerana itu pernah diusulkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika menjadi Ketua Pembangkang, dan saya merasakan sangat penting untuk kementerian saya mempunyai semak dan imbang. Ya, semak dan imbang di kalangan ahli-ahli parlimen, mungkin bekas menteri dan sebagainya yang rentas parti untuk memberi input dan juga mungkin memantau dan menegur kementerian saya. Sangat penting sebab tanpa push itu mungkin kita tak dapat bergerak dengan lebih pantas. Dan kedua ialah bagi saya, kita tidak boleh menjadikan alam sekitar ini hanya sebagai soal checklist. Kadang-kadang sebab sekarang ada COP tiap-tiap tahun dan sebagainya, okey kita pergi COP, kita buat laporan, tapi laporan itu abstrak dan sebagainya. Ia harus mengakar dan kita kena bercakap tentang realiti. Walaupun realiti itu pedih, tak guna kita pergi kalau kita nak menipu diri kita lah. Bagi saya kita nak dapat laporan dan sebagainya supaya kita tahu di mana kita berada. Jadi kita kena jujur dengan diri kita. Jadi itu juga satu elemen penting yang mana ia tidak boleh jadi ritual. Maknanya kita kena memahami urgensi soal perubahan iklim ini, dan barulah kita akan mempunyai pendekatan yang berbeza soal perubahan iklim. Apa prioriti YB Nik Nazmi apabila masuk ke ofis? Tampaknya masuknya tak lama untuk mendengar laporan ataupun taklimat daripada pegawai, sudah turun ke Batangkali, sudah turun ke Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Tetapi pastinya ada keutamaan prioriti YB Nik Nazmi. Banyak ni. Banyak, memang banyak. Mana satu nak ke depan dulu ni? Dia antara perkara yang saya fikir mau tidak mau dia kena ada perubahan dari segi bagaimana
pendekatan kita kepada sektor tenaga. Jadi antara perkara yang kita tahu sebelum ini, kerajaan memberi subsidi yang sangat besar untuk semua pihak, daripada industri sampai kepada pengguna. Baru-baru ini ketika sebelum ICPT yang terbaru diumumkan, kita memutuskan kita melindungi sepenuhnya pengguna domestik. Kita tak ada kenaikan tarif elektrik untuk tempoh 6 bulan ini. Kita juga melindungi sepenuhnya PMKS, usahawan kecil dan sederhana, pengeluar pertanian, makanan. Tetapi bagi syarikat yang menggunakan voltan sederhana dan besar, kita naikkan. Dan itu pun saya dapat banyak aduan dan sebagainya. Tetapi kita kena ada anjakan paradigma sebab tenaga ini satu sumber yang sangat bernilai. Jadi tak boleh disubsidikan secara pukal. Dia harus lebih tersasar dan itu antara pendekatan yang kita kena ambil. Dan kita juga mau melihat bagaimana menjelang 2050, sebab kita cakap menjelang 2050 paling awal kita akan menjadi net zero dari segi gas-gas pelepasan karbon. Jadi kita punya plan dan sebagainya kena bergerak ke arah itu. On track YB daripada laporan yang diterima ataupun masih ding-dong? Masih banyak perlu dilakukan bagi saya. Tapi kita juga kena faham dari segi penyumbang kepada greenhouse gases atau emission. Malaysia ni sebenarnya sangat kecil, 0.69%. Kita negara kecil yang membangun. Kalau kita lihat yang penyumbang terbesar ialah Amerika, China, Rusia, Eropah, Jepun. Dan mereka sebab mereka industrialize dah lama, mereka tebang hutan mereka dan sebagainya. Jadi mereka penyumbang terbesar. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh terikut-ikut dengan kerangka menangani perubahan iklim daripada negara-negara ini. Sebab mereka melalui proses yang berbeza. Kita melalui proses yang berbeza dan saya fikir masyarakat antarabangsa perlu berlaku adil kepada negara membangun seperti Malaysia. Dan itu yang saya selalu tegaskan. Namun, mau tidak mau, kita juga tak boleh tidak berbuat apa-apa. Kerana sektor tenaga menyumbang perkara besar. Tetapi benda yang mungkin dalam konteks Malaysia lebih immediate, termasuk dalam soal mitigasi banjir dan sebagainya, soal penanaman hutan paya bakau. Hutan paya bakau juga satu carbon sink yang sangat menyerap karbon jauh lebih baik daripada hutan rimba sendiri. Hutan rimba sudah bagus, hutan rimba di Khatulistiwa macam Malaysia ni, tetapi hutan paya bakau ni lebih baik. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh kita lihat dan untuk memastikan khazanah kita, hutan yang kita ada ni terpelihara. Sebab kita banyak program tanam pokok dan sebagainya, tapi yang pertama kita kena pertahan apa yang ada. Sebab itu lebih penting, dan kalau dah tebang tu nak tanam balik berapa tahun nak sampai ke apa yang kita ada sekarang. Masyarakat, rakyat ingin melihat keputusan yang tangible, yang segera. Dan apatah lagi dengan kerajaan perpaduan ini, oposisi dan rakyat melihat apa yang diperjuangkan ketika kempen pilihan raya dan juga ketika menjadi pembangkang perlu menjadi realiti segera. Jadi nampaknya YB Nik Nazri antara portfolio yang sensitif. Dan YBM ataupun Perdana Menteri yang membawa Perdana Menteri banyak kali dalam ucapannya, termasuk dalam amanat tahun baru, isu berkaitan dengan kos membaik pulih ataupun kos projek tempatan banjir. Dia angkat berapa kali. Kerana itu terdedah dengan korupsi dan salah guna wang rakyat yang begitu bukan sedikit jumlahnya. Tetapi mereka, rakyat mahu lihat hasil. Kerana banyak kawasan dah mula menjadi kawasan flood prone area. Di Selangor, kalau dahulu siapa boleh jangka di kawasan seperti Dengkil, kawasan Sepang, Shah Alam tu dah memang kita tahu ada pocket-pocket yang sentiasa banjir dan sebagainya, Kelang dan sebagainya, Terengganu, Kelantan, di lembah kawasan-kawasan Sungai Muda di sebahagian utara dan sebagainya, Lembah Kerian dan sebagainya. Nampaknya semakin banyak kawasan yang mudah terdedah dengan banjir, tetapi kosnya amat tinggi. Di mana kedudukan kewangan untuk meluluskan projek-projek ini dari sudut merit juga, untuk memastikan projek ini dapat dilaksanakan ikut maksanya, tidak mahu tertangguh-tangguh lagi, tetapi kos efektif dalam masa yang sama dan rakyat sejahtera mendapat manfaat apabila projek ini dilaksanakan. Saya fikir ini antara perkara yang kadang-kadang diberi gambaran yang salah. Saya ingat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menekankan tentang kepentingan proses yang telus.
kerana ini projek besar, projek tempatan banjir ni. Jadi itu yang ditekankan. Ada beberapa projek yang bukan menghentikan. Beberapa projek ini disemak semula dan sebagainya untuk memastikan proses perolehan yang baik. Kita kena ingat di Malaysia ni banyak atas nama nak selesaikan masalah ini, diumumkan projek, banyak wang dibelanjakan tapi akhirnya tak capai matlamat. Saya setuju, rakyat tentulah dia kata kalau boleh nak projek itu selesai, tapi kita tidak mahu projek itu akan mendatangkan masalah kemudian hari. Waktu lulus ni bunyi sedap lah, kan? Tapi bila tengok-tengok yang siap tu macam ni je. Dapat macam tu dan tidak selesaikan masalah banjir, duit dah habis. Betul. Jadi dalam keadaan ini saya fikir saya faham sebab ini bukan projek jangka masa pendek. Betul. Ia memakan masa. Jadi makna bukanlah kalau PM review itu bermakna masalah tahun depan, ia melibatkan masalah tahun depan. Masalah tahun depan itu masalah yang di luar mungkin projek-projek ni, ya. Tetapi ia tentang memastikan penjimatan wang kerajaan sebab Yang Berhormat Perdana Menteri juga menegaskan tentang limitasi kita dari segi bajet yang kita ada, ya. Jadi tapi saya setuju bahawa projek-projek ini penting untuk kita letakkan sebagai prioriti dengan proses perolehan yang telus dan yang terbuka supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Ya, dari aspek kerjasama dari kerajaan negeri, kerana tanah, air, sungai, bukit, bukau, hutan ini banyakkan di bawah hak negeri. Ya. Dan pastinya, tapi dana datang daripada persekutuan. Kita tahu kan, orang bongkar-bongkar hutan, ambil tanah, ambil balak, tapi banjir rakyat kena, NRC kena selesaikan. Jadi di mana win-win untuk memastikan kita tak ada majlis mesyuarat antara kerajaan dan juga kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang dipusikan Perdana Menteri berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan sumber asli. Jadi di mana kerjasama ini perlu diperolehi, YB Nik Nazmi? Ya, macam saya nak tekankan tadi, ya, sebab contohnya saya banyak sebagai pengerusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan. Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan. Ini tentang memantau projek-projek persekutuan, projek-projek pembangunan. Dan saya pengerusikan bersama dengan MB Kelantan. Dan pendekatan kita ialah untuk tidak meminggirkan negeri yang berlainan mazhab politik misalnya. Tetapi kita akan memastikan, kita juga tahu bahawa banyak negeri-negeri yang mungkin kekurangan sektor komersial atau industri. Tekanan untuk ekstrak sumber asli itu juga sangat tinggi. Sama ada dalam bentuk hutan ataupun lombong dan sebagainya lah, ya. Jadi tekanan itu real dan kita faham. Tetapi kita juga... Tetapi bukan itu tidak lestari sifatnya? Betul. Tetapi ada ruang-ruang yang dibenarkan, ya, dalam beberapa konteks tertentu. Tetapi dia punya regulation itu yang sangat penting. Betul, ya. Maknanya memang ia tidak lestari. Kalau dikawal dengan baik mungkin kurang impact negatif dia. Tapi masalah dia adakah kita kawal atau tidak. Itu yang selalu menjadi persoalan. Jadi bagi saya itu antara perkara yang kita kena perketatkan. Dan memang ada permintaan daripada kerajaan negeri. Dia kata, okey, kamu kata tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Apa untuk kita? Ya, sebab kami tidak ada hasil lain. Kami tak banyak kilang, tak banyak infra dan sebagainya. Jadi ini adalah perbincangan yang berterusan bagi saya. Sekarang sebenarnya di peringkat antarabangsa ada banyak dana untuk pemeliharaan hutan. Dan kita tahu tentang macam kita kata bagaimana kayanya khazanah hutan kita. Jadi saya cuba mengambil pendekatan win-win tersebut, memahami keperluan kerajaan negeri dan pada masa yang sama cuba meyakinkan mereka tentang khazanah yang mereka ada ini dan apa yang mereka dapat sumbangkan dengan memelihara hutan dalam keadaan yang sedia ada. Ya, dari industri yang maju berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan perubahan iklim seperti renewable energy, YB juga baru merasmikan banyak pusat-pusat charge kereta elektrik dan sebagainya dan ingin memurahkan kereta elektrik supaya affordable to the masses dan sebagainya. Tetapi kita tahu juga apabila kita ingin menarik pelabur itu satu cabaran lain. Kerana negara kita banyak dah polisi-polisi berkaitan dengan bagaimana industri-industri termaju ini boleh menjadikan Malaysia sebagai hub. Tetapi kadang-kala kita dari sudut menandingi negara-negara jiran seperti Singapura,
seperti Thailand, seperti Indonesia dan Vietnam itu kita ketinggalan dari sudut regulator, dari sudut orang kata birokrasi dan kerenah dan sebagainya. Jadi di mana kedudukan portfolio YB dalam hal ini? Ya, bagi saya sebab itu saya tekankan. Tadi pun saya ada mesyuarat dengan Suruhanjaya Tenaga dan juga SEDA. Kalau Suruhanjaya Tenaga dia regulate penggunaan tenaga di Malaysia, tetapi SEDA pula tentang tenaga boleh baru. Ya. Jadi bagi kita, saya tekankan bagaimana kita perlu memastikan peralihan tenaga itu dapat berlaku dengan lebih cepat. Ya. Tapi kita tahu dia ada apa yang dipanggil energy trilemma. Bukan dilema, dia trilemma. Ada 3 perkara. Pertama ialah tentang security tenaga itu. Ya. Kedua ialah tentang kemampuan atau affordability tenaga. Dan last sekali ialah tentang kelestarian. Jadi ini perkara yang kita perlu ambil perhatian. Jadi sebab itu bila kita shift, contohnya kalau macam dalam ICPT tarif elektrik itu, kita boleh nak kata nak kurangkan. Kita naik tarif untuk semua orang. Tetapi kita juga tahu tidak adil untuk orang-orang B40, malah mungkin M40 untuk ada satu kejutan yang begitu ketara. Tapi boleh dilakukan. Saya bagi contoh mudah. Selangor. Suatu ketika dahulu Selangor bagi air percuma untuk semua. Tapi akhirnya bila kita rasa itu tidak adil dan orang kaya pun dapat dan tidak lestari, sekarang kita buat hanya di Selangor dibuat hanya untuk golongan B40. Ya, dan maknanya di peringkat tarif elektrik pun kita boleh bergerak ke arah itu, subsidi yang lebih tersasar. Jadi itu sangat penting sebab kadang-kadang bila kita bercakap nak bergerak kepada kelestarian dan sebagainya, kita tak fikir tentang bagaimana untuk menjamin kepentingan golongan yang B40 ataupun yang mungkin terdedah kepada masalah apabila kita adakan peralihan tersebut. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu buat dan di peringkat kementerian saya kita memang nak tekankan perkara ini, dan kita juga satu lagi ialah nak memudahkan soal tenaga solar. Sekarang kita tengok ada pick up, ada beberapa masalah di bawah, ada aduan dan sebagainya, tetapi kita perlu permudahkan sebab itu antara sumber yang besar yang kita ada dalam banyak-banyak tenaga lestari. Selain daripada itu ialah mini hydro yang paling lestari. Kalau hydro yang tenggelamkan hutan tu itu tak ideal lah, saya boleh katakan demikian. Jadi kita cuba, sebab yang lain-lain itu masih lagi hidrogen, biomass itu masih lagi dalam peringkat yang sangat kecil. Jadi tapi kita mau tidak mau, kita dah ada komitmen, kita kena buat. Ada beberapa teknologi lain, misalnya carbon capture. Kita boleh pakai arang pun, tapi arang itu dia punya emission ditangkap dan disimpan. Tetapi itu pun dalam keadaan yang sangat prototype dan juga kos dia sangat-sangat tinggi pada waktu ini. Tapi ini semua perkara yang kita perlu lihat secara serius bila kita bergerak ke depan. Sebab satu, tentang paling penting untuk masa depan kita dan anak-anak kita, tetapi kita juga tidak boleh berniaga, tidak boleh berdagang kalau kita tidak melakukan peralihan tenaga tersebut. Okey, menarik. Kena datang lagi mungkin selepas 3 bulan, 6 bulan akan datang, selepas beberapa agenda sudah pun berada di lapangan dan realitinya dapat dirasai oleh rakyat, kerana itu yang dimaukan oleh rakyat keseluruhannya. Terima kasih Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Itu saja dalam agenda awal ini bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Sekian, kita jumpa.